Hai, Assalamualaikum. Saya Nazari Farmati Zainal, 30 DLS 19F 2029. Saya dan kawan-kawan saya akan membentangkan tentang pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Apa yang saya bakal kupas sebentar lagi adalah pengenalan PBB. PBB ialah nama singkatan bagi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Nama PBB diganti disebabkan Liga Bangsa gagal menghalang berlakunya Perang Dunia Kedua. PBB nama singkatan bagi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu sebuah pertubuhan antarabangsa yang dibentuk di San Francisco, California pada 24 Oktober 1945 selepas Perang Dunia Kedua. Keahliannya terbuka kepada semua negara di seluruh dunia. Malaysia telah menjadi anggota PBB pada tahun 1957. Negara anggota harus patuh pada piagam yang telah ditetapkan. Pada mulanya dianggotai 51 buah negara, kemudiannya meningkat kepada 195 buah negara, termasuk Malaysia sendiri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Safia binti Latif. Nombor matrik 30 DLS 19F 2011. Hari ini saya nak membentangkan tentang maklumat dan dasar PBB. Dasar PBB. Negara-negara anggota pertubuhan ini harus akur dengan piagam PBB, iaitu satu perjanjian antarabangsa yang mengemukakan prinsip-prinsip asas hubungan antarabangsa. Empat maklumat piagam PBB: menjamin keamanan dan keselamatan dunia, menggalakkan perhubungan baik antara negara anggota, bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak-hak asasi tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit, menggalakkan kemajuan kemasyarakatan dan membaiki taraf hidup manusia. Struktur organisasi. Piagam PBB menguntukkan 6 alat utama, iaitu Perhimpunan Agung, Majlis Keselamatan, Majlis Ekonomi Sosial, Majlis Peramahan, Majlis Keadilan Antarabangsa ICJ dan Sekretariat. Perhimpunan Agung ini menjadikan forum utama perundingan PBB untuk membincangkan permasalahan dunia, meluluskan resolusi dan untuk mengundi jawatan-jawatan dalam PBB. Majlis Keselamatan. Majlis Keselamatan berkontrakkan Perhimpunan Agung, dianggotai oleh 5 negara yang berkuasa besar berstatus tetap dan 10 negara yang tidak berstatus tetap. Ini untuk memantau keselamatan dan keamanan dunia. Majlis Sosial, Ekonomi dan Sosial terdiri daripada 54 negara, lagi 68 dipilih oleh Perhimpunan Agung PBB untuk berkhidmat selama 3 tahun. Ini untuk membincangkan ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain. Majlis Peramahan ini untuk mentadbir satu negara ataupun kawasan. Tidak ada banyak sokongan sangat dan tak banyak kecil. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ini antara organisasi yang 1/6 utama daripada PBB, berstatus istimewa.
memo. Last sekali sekretari ni untuk menjalankan tugas-tugas antara Pimpinan Agung, Majlis Keselamatan, Majlis Ekonomi dan mata atas yang saya sebutkan tadi. Ini Majlis Perhimpunan Agung merupakan badan terbesar yang diwakili oleh semua negara anggota PBB. Setiap ahli dalam majlis ini mempunyai satu undi. Berperanan sebagai parlimen yang mendebatkan hal ehwal dunia. Persidangan majlis ini diadakan setahun sekali. Fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan maklumat dan prinsip PBB. Majlis ini juga berfungsi sebagai badan pengundi, penyelaras, pemilih, pengawas kewangan PBB. Okey, yang ni tempat sidang PBB. Dari segi ekonomi, Malaysia telah menjadi bank dunia, iaitu bank antarabangsa yang ditubuhkan oleh PBB pada bulan Disember 1945. Maklumat tujuan penubuhan Bank Dunia. Maklumat membantu negara ahli PBB dari segi kewangan, terutamanya untuk membantu meningkatkan ekonomi negara PBB. Malaysia turut menggunakan bantuan daripada Bank Dunia bagi menjayakan rancangan Firda serta membangunkan prasarana pendidikan dan penyelidikan untuk mengurangkan kemiskinan dalam negara. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazlana binti Kamal. Nombor matrik saya 30 DLS 19F 2001. Saya ingin menerangkan tentang kegiatan PBB. Kegiatan PBB terdiri daripada 7 bidang yang utama. Antaranya adalah persidangan antarabangsa, tahun-tahun antarabangsa yang kawalan dan peluncutan senjata, penjagaan keamanan, hak asasi manusia, bantuan kemanusiaan dan perkembangan antarabangsa, pesertaan dan undang-undang antarabangsa. Antara salah satu kegiatan PBB yang hendak saya terangkan adalah bantuan kemanusiaan dan pembangunan antarabangsa. Sebelum ini, pihak PBB dan persatuan yang lain iaitu Persatuan Palang Merah telah membekalkan makanan dan minuman, tempat perlindungan dan perkhidmatan kemanusiaan kepada mangsa-mangsa yang mengalami masalah kebuluran akibat bencana alam hingga menyebabkan mereka terpaksa berpindah ke tempat yang lebih selamat. Pada 9 Mac 2006, Setiausaha Agung PBB Coffee telah melancarkan satu tabung pusat gerak balas kecemasan di Tanduk Afrika untuk membantu mangsa-mangsa yang mengalami masalah kebuluran. Pada era globalisasi ini, seluruh dunia telah digempakan dengan penyakit yang mudah merebak iaitu penyakit COVID-19. Disebabkan itu, hampir 340,000 orang yang dijangkiti coronavirus dan 14,000 orang yang disahkan meninggal dunia. Oleh kerana itu, Penubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB telah menubuhkan satu dana untuk menyokong rawatan pesakit coronavirus di seluruh dunia. Hai, saya Nur Ali Agilah binti Abdul Khalif, 30 DLS 19F 2037. Di sini saya akan menerangkan tugas dan misi dalam pasukan PBB. Pertama sekali adalah pasukan PBB mengawasi kejahatan senjata dalam perang saudara dalam sesebuah negara. Okey, pasukan inilah yang akan mengawasi setiap peperangan yang berlaku antara negara dengan negara. Okey, kedua adalah pasukan PBB membantu memulihkan konflik
politik. Maksudnya, apabila dalam politik ada perselisihan faham, PBB inilah yang akan meleraikan konflik tersebut. Ketiga adalah pasukan PBB juga membantu untuk menumbuhkan institusi pentadbiran. PBB inilah yang akan menolong orang atasan untuk menumbuhkan sesuatu pusat pentadbiran. Akhir sekali, PBB ini juga yang akan mempersoalkan hak asasi manusia. Apa yang manusia perlu ada, PBB inilah yang akan mengemukakan di orang atasan. Hai kawan-kawan, nama saya Yoga Malabatan Aden. Nombor kad matrix saya ialah 30 di LS 19F 2035. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan dan iktibar dalam pasukan PBB. Kesimpulannya, PBB telah berjaya mengekalkan kesejahteraan dan keamanan antara negara-negara anggota. Iktibar, kita perlu mengamalkan sikap kerjasama antara negara-negara lain untuk dapat memajukan dan menjamin kesejahteraan sejagat. Selain itu, kita haruslah menjalinkan hubungan antara negara lain untuk mengelakkan konflik. Akhir sekali, PBB telah membantu negara lain untuk memajukan negara mereka. Sekian, terima kasih.